Kalau saya rasa muka ni macam bomoh lah saya rasa kan. Jadi kita macam bomoh, macam ni. Jadi kalau guna Diamond Foundation ni, boleh dibeli dekat Go Shop ya. Kita tengok. Kita pusing-pusing. Sorry Hello je lah, Dek. sorry. Akak nanti saya bagi duit kak ya. Boleh kak ya, minta maaf lah kak, saya cari rezeki halal kak. Bagi tengok dia, muka dia sebelum dia tak cantik kan. Dia dah cantik dah. Lepas ni hantaran kau daripada 2,000, kau pakai foundation aku jadi hantaran 20,000 terus ya. Populariti yang dimiliki oleh individu bergelar selebriti sememangnya merupakan satu batu loncatan untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Walau bagaimanapun, populariti saja tidak mencukupi jika selebriti itu sendiri tidak mempunyai etika dalam perniagaan. Hasilnya, selebriti berikut dikecam kerana bisnes atau produk yang terpalit dengan kontroversi dan menjadi bahan kecaman netizen. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 kontroversi bisnes melibatkan selebriti. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Semua kontroversi bisnes di bawah melibatkan selebriti dan juga produk keluaran mereka sendiri. Selebriti yang hanya menjadi jurucakap bagi sesuatu produk tidak termasuk dalam carta di bawah. Di tempat ke-10, Hani Zalika. Melihat kepada susuk badannya yang persis anak dara, seakan kita tidak percaya bahawa Hani Zalika sudah pun mempunyai 2 orang anak. Pada bulan September 2019, Hanis menerusi perniagaannya Cakenis telah memperkenalkan 2 produk terbaru iaitu bengkung dan juga minyak untuk menguruskan badan, iaitu Cakenis Petite Oil yang dikatakan boleh mengurangkan nafsu makan. Namun, rata-rata netizen telah menghentam kembali Petite Oil keluaran pelakon dan pengacara itu yang dikatakan tidak disertakan dengan penjelasan saintifik mengenai keberkesanan produk tersebut. Menerusi caption di laman Instagram, Hanis menjelaskan Cakenis Petite Oil menggunakan formulasi essential oils yang boleh digunakan di bahagian perut, pinggul, lengan dan sebagainya. Netizen kemudiannya mempersoalkan caption yang ditulis Hanis dan tidak mempercayai produk itu boleh membuatkan seseorang menjadi kurus. Tidak kurang juga ada yang mempersoalkan logik produk tersebut dengan sapuan saja boleh mengawal nafsu makan. Dalam pada itu, netizen turut menyelar tindakan selebriti yang mengeluarkan produk Shock sendiri dan hanya mahu mengaut keuntungan saja. Malah, ada netizen mengatakan adakah mereka tidak rasa bersalah memperdaya orang ramai dan tertanya-tanya mengapa masih ramai orang di luar sana yang turut mudah terpedaya. Hani Zalika pula diketahui selama ini mempunyai badan yang sukar untuk naik dan menyebabkan netizen menganggap Hanis mengambil kesempatan daripada badannya yang semula jadi memang kurus. Netizen juga menyoal sama ada abang ipar dan kakaknya sudah kurus ataupun belum selepas menggunakan minyak tersebut. Di tempat ke-9, Shatila Melvin. Sekitar September 2020, Shatila Melvin mengeluarkan produk kesihatan untuk wanita selepas berjaya dengan jenama kosmetik bersama adik-beradiknya yang lain. Tindakan Shatila dan suaminya Shahizi Sam ketika mempromosikan produk kesihatan tersebut mengundang kecaman netizen apabila mereka menggunakan foto yang mengandungi unsur kurang sopan atau terlampau dan double meaning. Menerusi foto di akaun Instagram Shatila dengan posing Sam yang keletihan sambil tangan kirinya masih bergari, manakala Shatila pula tersenyum lebar di bucu katil sambil memakai baju tidur. Menurut Shatila, situasi itu hasil penangan daripada jamu yang diamalkannya sejak akhir-akhir ini. Rata-rata netizen mengecam strategi pemasaran produk itu kerana ianya membawa maksud yang tidak sopan serta tidak sesuai dengan imej Shatila sebagai seorang muslimah. Shatila berkata bahawa mereka sememangnya sengaja menggunakan foto yang membawa pelbagai maksud dan sudah menjangka perkongsian itu akan mendapat perhatian ramai. Bagi Shatila, jika seseorang individu itu melihat foto itu dari segi negatif, maka secara automatik foto itu menjadi kurang sopan, dan jika ia dilihat dari sudut positif, maka perkara positiflah yang dapat dilihat dari foto tersebut. Bagi Shatila, marketing yang buruk juga dapat membantu jualan produk. Jika sebelum ini promosi produk dengan menggunakan gambar katil yang patah, pada Februari 2021, Shatila dikecam lagi apabila memuat naik video transformasi kulit gelap ke cerah. Menerusi video itu, Shatila menconteng wajahnya menjadi gelap dan bertukar cerah bila menggunakan produk keluarannya. Bagaimanapun, marketing yang digunakan oleh pelakon itu menimbulkan rasa kurang senang netizen kerana ia adalah isu sensitif dan satu penghinaan. Dalam pada itu, ada segelintir netizen mengatakan Shatila sengaja berbuat demikian untuk meraih populariti dan mendakwa seolah menunjukkan putih lebih cantik berbanding kulit yang gelap.
tempat ke-8 Dato' AC Mizal. Jika anda masih ingat sekitar tahun 2009 hingga 2011, Dato' AC Mizal pernah menjadi fenomena kerana gelang magnet yang dijualnya di bawah syarikat AC Consortium. Gelang magnet yang berharga RM1,000 ini dikatakan mampu memberi nutrisi kepada badan dan menyembuhkan beberapa penyakit, contohnya sakit sendi. Gelang itu juga didakwa mampu menambah kekuatan kepada manusia seperti mengangkat seorang manusia dengan satu jari saja. Walau bagaimanapun, netizen berasa curiga dengan harga gelang yang agak mahal, sedangkan gelang tersebut adalah seperti gelang tungsten biasa dan khasiatnya juga diragui. Disebabkan netizen berasa ragu dan tidak mahu ramai pengguna tertipu, pembekal gelang ajaib itu berjaya dijejaki. Gelang ajaib tersebut dipercayai dikeluarkan oleh sebuah syarikat di Guangzhou, China dan cuma berharga RM78 seutas saja. Jelaslah gelang ajaib itu hanyalah aksesori semata dan berasaskan skim piramid. Walau bagaimanapun, Dato' AC Mizal mendakwa harga RM1,000 yang ditawarkan bukan kerana dirinya tamak, tetapi ia membabitkan pelbagai kos, antaranya kos kotak, operasi dan pemberian bonus. Malah daripada RM1,000 itu, sebanyak RM500 diberikan kepada ahli sebagai komisen. Hasilnya, Dato' AC Mizal dikecam bertubi-tubi kerana didakwa menipu ramai orang Melayu yang menyertai skim piramid AC Mizal Consortium ini. Penjualan gelang tersebut telah diberhentikan dari pasaran tidak lama selepas itu, selepas perkara ini terbongkar. Di tempat ketujuh, Sharifah Ros. Sering terkait dengan kontroversi, pada bulan Februari 2020, nama pelakon Sharifah Ros sekali lagi trending di Twitter gara-gara dituduh menciplak jenama produk sedia ada di pasaran ketika melancarkan tudung jenamanya iaitu sekuntum. Menerusi perkongsian Twitter seorang individu, pelakon itu didakwa meniru jenama dengan ejaan berbeza namun wujud persamaan pada penggunaan logo 3 kelopak bunga. Individu tersebut yang juga didakwa pemilik jenama sekuntum berasa terkilan dengan penindasan yang dilakukan oleh selebriti terhadap individu lain yang menjalankan perniagaan. Rata-rata netizen meluahkan rasa tidak puas hati dan menganggap pelakon itu mengambil langkah mudah untuk memulakan perniagaan. Susulan kontroversi tersebut, Sharifah Ros akhirnya tampil membuat penjelasan. Sharifah Ros mendakwa dia tidak mengetahui mengenai kewujudan jenama yang diperkatakan itu sehinggalah dimaklumkan selepas melancarkan video promosi di laman sosial. Dia diberitahu bahawa perkataan sekuntum itu sangat dekat di hatinya dan merupakan nama yang dipanggil oleh keluarga kepadanya sejak kecil lagi. Dia juga berkata bahawa pasukannya telah mengkaji sepenuhnya sebelum memulakan jenama ini. Sharifah Ros juga memberitahu dia tidak akan mengeluarkan jenama tersebut jika ianya melukakan mana-mana pihak. Masih tidak serik lagi, dalam bulan yang sama tular lagi di laman Twitter iaitu isu plagiat membabitkan Sharifah Ros dengan sebuah jenama susu dari Australia iaitu Maca Milk. Susulan itu sekuntum terus dihentam teruk oleh netizen. Namun pengasas jenama Maca Milk, Dan Hart berkata dia telah menerima permohonan maaf daripada pelakon itu berhubung penyalahgunaan imej kotak susu Maca Milk. Menurutnya lagi, Sharifah Ros yang mewakili jenama tudungnya sekuntum telah mengakui kesalahan plagiat sekeping foto milik Maca Milk yang dilakukan tempoh hari. Jelas Hart, memulakan perniagaan sendiri bukanlah satu hal yang mudah. Malah menjadi sebuah jenama yang asli adalah lebih sukar. Jadi manusia juga pasti melakukan kesilapan dalam hidup dan juga perniagaan. Di tempat ke-6, Boy Iman. Pada bulan September 2017, satu page di Facebook iaitu PW Community yang sering membongkar penipuan di Malaysia telah mendakwa pelakon dan usahawan Dato' Boy Iman yang cuba melakukan penipuan penjualan rumah melalui syarikat Dato' Boy Iman Homes. Dalam status di Facebook PW Community, mereka mendakwa DBI cuba mengutip dana untuk menipu orang awam dengan menggunakan helah menjual rumah berharga RM200,000 kepada harga RM50,000. Dakwa PW Community, mustahil untuk membina rumah seperti rekaan yang dijanjikan dengan nilai tersebut dan ianya kelihatan DBI Homes sedia menanggung kerugian. PW Community juga mendakwa DBI Homes bukan yang pertama menawarkan rumah pada harga mampu milik, malah ada syarikat lain turut melakukan perkara sebegini iaitu Al-Fafa. Syarikat itu juga melantik Boy Iman sebagai duta dan kini telah menukar jenama pembohongan Al-Fafa kepada DBI Homes. PW Community mendakwa DBI Homes menggunakan teknik skim piramid dalam mengumpul dana dan menawarkan rumah dengan harga murah sebagai tarikan. Boy Iman bagaimanapun telah membaca status tersebut dan menafikan dakwaan tersebut. Dia juga akan mengambil tindakan undang-undang kepada pemilik laman PW Community. Boy Iman juga memberitahu bahawa tiada guna dia menipu kerana dia seorang yang dikenali dan tidak boleh lari ke mana-mana. Dia juga memberitahu pemilik laman tersebut dibayar oleh kontraktor binaan lain yang tidak berpuas hati dengan harga rumah yang dijualnya bertujuan untuk menjatuhkannya. Dia menjelaskan harga rumah dibina murah kerana pembeli harus memiliki tanah sendiri. Dia juga berkata dia tidak mahu lagi dikaitkan dengan Al-Fafa. Pada bulan Oktober 2017,
Polis telah menahan Boy Iman bagi membantu siasatan berhubung penipuan jualan rumah bernilai 6.2 juta ringgit oleh syarikatnya DBI Homes. Polis menerima 188 laporan berkaitan penipuan jualan rumah oleh DBI Properties dan syarikat Juta Kelulut Global Resources. Ramai mangsa yang membuat laporan memberitahu setelah bayaran dilunaskan, pembinaan rumah tersebut tidak dijalankan. Isu itu dihangatkan lagi apabila Persatuan Pengguna Islam Malaysia iaitu PPIM membawa kira-kira 100 orang yang mendakwa diri mereka sebagai mangsa keadaan untuk bertemu dengan Boy Iman. Pada bulan Julai 2020, Boy Iman diisytiharkan muflis kerana gagal melunaskan hutang salah seorang mangsa penipuan rumah murah syarikatnya yang bertindak memfailkan tuntutan di mahkamah. Selain itu, akibat skim penipuan yang dijalankan oleh beliau, pada bulan Februari 2021, Boy Iman secara rasmi hilang gelaran Datuk selepas menerima surat penarikan dan pembatalan darjah kebesaran Darjah Indra Mahkota Pahang DIMP yang membawa gelaran Datuk. Di tempat kelima, Fazura. Pada bulan Januari 2015, Fazura menawarkan suplemen pelangsingan badan dengan jenama Fazfit menerusi syarikat miliknya Doll Domination Sdn Bhd. Satu majlis pelancaran produk ini telah diadakan oleh Fazura selaku pengarah urusan Doll Domination Sdn Bhd yang diadakan di JW Marriott. Pengambilan Fazfit selama 30 hari secara sihat akan membantu proses pembakaran kalori dan lemak dalam 10 hari pertama, diikuti dengan pengawalan selera makan serta proses penurunan berat badan dalam 20 hari berikutnya. 3 peringkat ini beserta amalan cara hidup sihat berpotensi mengembalikan bentuk tubuh langsing. Fazura juga mengakui bahawa berat badannya turun sebanyak 3 kg dalam masa 10 hari pengambilan Fazfit. Pelancaran produk Fazfit mendapat sambutan hangat apabila berpusu-pusu peniaga online mengambil peluang ini untuk menjadi stokis dan ejen bagi produk keluaran Fazura ini. Lebih melegakan apabila produk Fazfit ini juga mempunyai kelulusan KKM dan pengguna selamat untuk menggunakannya. Walau bagaimanapun, produk Fazfit ini berkongsi nombor KKM dengan satu lagi produk iaitu jamu susut mak dara. Perkara ini disedari apabila ramai pengguna memeriksa nombor KKM yang tertera di kotak Fazfit. Dari sini boleh disimpulkan bahawa Fazfit sebenarnya adalah produk rebrand daripada jamu mak dara. Pengguna juga rasa tertipu apabila harga Fazfit dijual dengan harga RM119 untuk 30 kapsul, manakala jamu susut mak dara pula dijual RM60 untuk 60 kapsul. Jamu mak dara sebelum ini memang diketahui menyediakan perkhidmatan penjenamaan semula produk herba keluaran syarikat mereka. Mungkin pihak pengurusan Fazfit terlepas pandang untuk mendapatkan nombor KKM sendiri dan tidak seharusnya berkongsi nombor KKM dengan produk lain. Hasil daripada pembongkaran hal ini, produk Fazfit tidak laku di pasaran. Akibatnya stokis dan ejen terpaksa menurunkan harga jualan sehingga mencecah RM20 untuk menghabiskan stok yang diambil. Di tempat keempat, Datuk Sri Vida. Nama Datuk Sri Vida tidak perlu diperkenalkan lagi. Bukan saja seorang usahawan yang berjaya, malah terkenal dengan sikapnya yang pemurah dan selalu membuat amal kebajikan. Umum mengetahui DSV sering menderma kepada pusat kebajikan, sekolah tahfiz dan pusat anak-anak yatim. Pada tahun 2017, dia menyatakan hasratnya untuk membuka sebuah pusat tahfiz di Tanah Merah, Kelantan. Boleh dikatakan ramai yang menjadikan DSV sebagai idola dan mahu berjaya sepertinya. Namun pada bulan Julai 2018, ada kisah yang tidak sedap didengar mengenai jutawan kosmetik ini apabila DSV didakwa mempergunakan sekolah agama demi kepentingan beliau sendiri. Menerusi Facebook PW Community, mereka mendedahkan skandal DSV yang dikatakan mempergunakan sebuah sekolah agama di Terengganu. Turut didedahkan sekolah agama tersebut telah menjadi stokis produk keluarannya. Menerusi pendedahan itu, DSV dikatakan meninggalkan stok pamoga yang banyak dan mencabar guru-guru untuk menghabiskan jualan stok pamoga itu. Sekolah akan menerima habuan jika stok tersebut dapat dihabiskan. Namun stok tidak dihabiskan, maka tiadalah habuan untuk sekolah tersebut. Laman komuniti itu juga mendakwa DSV seorang penipu dan bukanlah individu yang layak untuk dijadikan idola kepada pelajar. Malah DSV turut didakwa menipu mengenai sijil kelayakan dan mempergunakan sekolah agama untuk mengambil kesempatan. Pada bulan Julai 2021, perkongsian jutawan terkenal DSV menjadi perhatian ramai apabila mempromosikan sejadah keluarannya yang diberi nama Sejadah Makbul Doa. Menurut DSV, sejadah tersebut diinspirasikan daripada Mekah dalam masa yang sama dapat melepaskan rasa rindu mereka dengan Masjidil Haram. Bagaimanapun, nama sejadah keluaran DSV itu menimbulkan rasa kurang senang netizen yang menyifatkan ianya salah satu marketing menggunakan agama. Tidak kurang juga ada yang
mendakwa perbuatan tersebut khurafat serta ada netizen menuduh usahawan tersebut sebagai penunggang agama. Walaupun dikecam bertubi-tubi, DSV dilihat mempromosikan jualan sejadah itu seperti biasa. Di tempat ketiga, Dato' Alif Shukri. Pastinya anda masih ingat dengan seorang gadis berusia 23 tahun bernama Wani Comel yang tular apabila dia mengalami masalah obesiti dengan memiliki berat lebih 200 kg. Seperti yang diketahui ramai, usahawan terkenal Dato' Alif Shukri telah tampil untuk membantu gadis berkenaan dalam usaha untuk menurunkan berat badan. Sebelum ini, rata-rata netizen percaya bahawa Wani berjaya berjalan disebabkan oleh produk kurus Dato' Alif Shukri. Pada bulan Jun 2020, semuanya terbongkar apabila Wani telah membuat satu sidang media untuk memberitahu bahawa dirinya telah dianiaya oleh pihak Dato' Alif Shukri. Dalam live sidang media tersebut, Wani bersama peguam telah memberitahu bahawa selama ini dia tidak pernah memakan produk kurus Dato' Alif Shukri. Wani sebenarnya menjalani pembedahan usus dan disebabkan itu dia boleh berjalan. Ini semua telah dirancang oleh pihak Dato' Alif Shukri sendiri. Apa yang netizen nampak di media sosial sebenarnya tidak benar. Ada beberapa perkara lagi yang diajukan oleh Wani dan peguamnya, terutama bagaimana Wani telah diabaikan tidak seperti apa yang pihak Dato' Alif janjikan. Pada tahun 2019, Dato' Alif Shukri ada memuat naik gambar bersama Wani Comel. Dalam perkongsian itu, Dato' Alif Shukri ada menyatakan bahawa pembedahan usus terpaksa dilakukan atas nasihat doktor. Wani berkata Dato' Alif Shukri berjanji menjaga kebajikannya dan keluarganya. Wani juga mendakwa Dato' Alif Shukri berkata boleh menanggungnya menjalankan pembedahan bariatrik. Awalnya Wani tidak bersetuju, tetapi atas jaminan Dato' Alif Shukri mahu membantunya, Wani akhirnya bersetuju. Perjanjian juga termasuk memberikan rumah, kereta dan menyara hidupnya sekeluarga. Malangnya perkara sebaliknya berlaku. Selepas menjalani pembedahan bariatrik, Wani bukan saja tidak diberikan seperti yang dijanjikan, malah dia tidak menjalani rawatan susulan pembedahan kerana ketiadaan wang. Sementara itu, bagi pihak Dato' Alif Shukri, dia menyifatkan perbuatan Wani tersebut adalah atas hasutan pihak tertentu selain memberitahu Wani agar mencari rezeki sendiri, memandangkan Wani sudah pun boleh berjalan. Pada tahun 2020, di saat negara dilanda COVID-19, ramai yang mula bimbang sehingga kebanyakan topeng muka dan cecair pembasmi kuman habis dijual di pasaran. Susulan itu, ramai artis turut menjual produk tersebut bagi membantu rakyat mendapatkannya kerana stok sentiasa terhad. Tidak ketinggalan, Dato' Alif Shukri juga turut memasarkan produk barunya iaitu topeng muka yang dikatakan kalis air dan dijual pada harga RM25 sekeping. Netizen seterusnya mencabar Dato' Alif Shukri untuk melakukan ujian kalis air sama ada topeng itu mampu menghalang air daripada menembusinya ataupun tidak. Namun, perkara tidak disangka-sangka berlaku apabila air bocor menembusi topeng yang dijualnya itu. Susulan itu, netizen menyerang usahawan kosmetik itu serta mempersoalkan kualiti topeng muka yang berharga RM25 itu. Tidak hanya berhenti di situ, Dato' Alif Shukri kemudian melakukan ujian yang sama ke atas topeng muka standard dan hasilnya membuatkan usahawan itu terdiam apabila topeng muka itu tidak bocor. Seperti sudah dijangka, video tersebut tular di media sosial dan dihentam teruk oleh netizen. Malah, netizen turut meminta Dato' Alif Shukri lebih berhati-hati sebelum mengeluarkan sesuatu produk dan membuat kajian terlebih dahulu kerana bimbang menjadi mangsa kecaman netizen. Dalam pada itu, netizen turut meminta supaya usahawan kosmetik itu berhenti menipu untuk mengaut keuntungan semata-mata kerana bimbang produk yang dijualnya itu boleh mendatangkan bahaya kepada pembeli. Dato' Alif Shukri bagaimanapun memberi penjelasan bahawa topeng itu hanyalah untuk percubaan saja dan bukan untuk dijual seperti yang didakwa oleh netizen. Di tempat kedua, Nilofa. Sekitar Disember 2019, Nilofa melancarkan sebuah produk minuman yang berasal dari Korea dalam versi tempatan iaitu susu pisang. Kabar gembira ini pada mulanya diterima baik oleh sebahagian besar pengikut media sosial Nilofa dan peminat susu pisang. Apatah lagi dengan harganya yang mampu milik iaitu RM4.90 setiap paket dan RM27 untuk satu set. Tidak lama selepas itu, kecoh di Twitter tentang iklan yang dipasarkan oleh minuman susu pisang Nilofa yang didakwa mengandungi pelbagai khasiat. Menerusi iklan tersebut, susu pisang itu dikatakan mampu untuk mengurangkan obesiti, membuang toksik daripada badan dan sebagainya. Berikutan itu, rata-rata netizen mengatakan apa yang diiklankan adalah palsu kerana tidak mungkin minuman mengandungi gula yang tinggi itu memiliki khasiat sedemikian. Warganet turut menyuarakan rasa ketidakpuasan hati terhadap isu iklan palsu susu Nilofa ini di media sosial. Isu minuman susu pisang jenama Nilofa ini turut meraih perhatian Dr. Amalina Bakri yang juga tampil menyuarakan pendapatnya. Dalam tweet yang dikongsikan oleh Dr. Amalina itu,
Dia menyeru supaya Niloufar tampil untuk memberi penjelasan mengenai susu pisang yang semakin tular ini. Ini kerana ramai orang yang meragui khasiat sebenar produk susu pisang tersebut sehingga dicop sebagai iklan yang melampau dan memberikan informasi salah kepada pengguna. Pendapat Dr. Amalina turut disokong padu oleh warganet yang juga ingin tahu tentang penjelasan sebenar isu ini. Malah, ada juga di antara mereka yang menyuarakan rasa marah dan tidak puas hati dengan perkara ini. Tidak lama selepas itu, Niloufar mengeluarkan penjelasan tentang risalah yang berkaitan susu pisang yang menjadi salah faham dan mengelirukan pengguna sehingga menerima teguran daripada Dr. Amalina Bakri. Niloufar berkata risalah produk minuman yang diedarkan baru-baru ini tidak mendapat kelulusan daripada kilang atau agensi yang dilantik. Dalam pada itu, Niloufar mewakili pihak Niloufar HQ akan mengambil langkah berhati-hati sebelum memuat naik perkongsian atau kenyataan di media sosial. Niloufar juga berkata pihaknya akan memperkemaskan bungkusan dan menghantar beberapa dokumen kepada KKM untuk diperiksa. Pada bulan Mac 2022, tular di media sosial satu hantaran yang menunjukkan barisan panjang yang terjadi di salah sebuah gudang Niloufar yang terletak di Meru Kelab. Difahamkan bahawa barisan panjang itu terjadi disebabkan oleh orang ramai mengambil peluang untuk mengambil susu berperisa durian secara percuma. Menurut netizen di ruangan komen, susu itu diberikan secara percuma kerana sudah menghampiri tarikh luput. Difahamkan bahawa susu ini sebenarnya akan dihantar ke China, tetapi disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijalankan sebelum ini, jadi ada barang dagangan yang tidak boleh dihantar ke sana. Niloufar dengan niat tidak mahu membazir mencadangkan susu itu disumbangkan kepada orang ramai. Di tempat pertama, Vivi Yusof. Pada bulan April 2020, jenama tudung Vivi Yusof telah mengeluarkan desain baru yang dinamakan The Artsy Duck. Konsep kali ini bertemakan seni lukisan dan dikatakan sebahagian dari jualan tudung ini akan didermakan kepada Pusat Jagaan Amal Ashura. Hasil keluaran duck pada kali ini nampak agak menarik, cuma konsep seperti ini sudah pun dikeluarkan 2 tahun lepas hasil kolaborasi antara Sonaru dan Sleepy Studio. Nia atau lebih dikenali sebagai Sleepy Lama yang merupakan seorang model meluahkan rasa kecewa di Instagram dengan keluaran terbaru duck yang ternyata mempunyai konsep yang terlalu sama dengan keluarannya sebelum ini. Lebih mengejutkan, keluaran yang dikeluarkan oleh Sonaru dan Sleepy Studio ini turut dijual di Fashion Valley dan tudung-tudung tersebut masih dijual sehingga ke hari ini. Pada bulan September 2021, pengasas tudung The Jasmine, Yusfari Iqmal, meluahkan kehampaannya terhadap jenama Lilith Woman milik Vivi Yusof yang didakwa telah meniru rekaan miliknya. Menerusi rakaman TikTok yang dimuat naik, dia kelihatan menangis teresak-esak setelah mendapati konsep tudung magnetik yang dihasilkan olehnya diciplak oleh jenama tersebut. Difahamkan konsep tudung magnet keluaran The Jasmine mempunyai 2 magnet kecil yang boleh disambungkan di bawah dagu. Cara pemakaian tudung tersebut juga boleh diubah-ubah mengikut cita rasa pengguna. Susulan penularan video TikTok berkenaan, warganet tampil untuk memberikan sokongan moral kepada Yusfari. Ada juga yang membeli tudung keluaran The Jasmine untuk memajukan perniagaan kecil itu. Sekitar Oktober 2021, jenama duck sekali lagi dituduh memplagiat jenama lain untuk kali yang entah keberapa kalinya. Kali ini dikatakan jenama kepunyaan Vivi Yusof telah meniru jenama tudung instan terkenal Bokita Hijab. Perkara ini mula berbangkit selepas duck memuat naik produk terbaru mereka iaitu pin magnet dengan rantai di Instagram rasmi mereka. Ramai peminat Bokita Hijab mengatakan yang aksesori tersebut telah pun dikeluarkan sejak tahun 2020 dan duck pula baru mengeluarkannya pada tahun 2021. Menurut netizen yang memberi komen di Instagram duck, desain yang ditiru ini terlalu sama dengan jenama Bokita Hijab. Ekoran perkara ini, Bokita Hijab telah mengeluarkan kenyataan mengenai isu ini di Facebook rasmi mereka dan mengucapkan tahniah kepada pengarah reka bentuk dan juga co-founder Hala Absi yang berasal dari Lubnan kerana berjaya menjadi inspirasi kepada jenama lain. Pada bulan November 2021, tular video di aplikasi TikTok oleh jenama anak tudung Inner Valley yang mendakwa rekaan anak tudungnya ditiru oleh jenama terkenal Lilith Woman. Menerusi video yang dikongsikan, Inner Valley memaklumkan mereka terlebih dahulu mengeluarkan anak tudung berkenaan pada tahun 2019 dan mendakwa jenama Lilith Woman turut mengeluarkan anak tudung dengan rekaan yang sama pada tahun 2021. Perkongsian itu mendapat pelbagai reaksi dalam kalangan netizen yang mengakui rekaan anak tudung tersebut sememangnya sama. Bukan pertama kali menjadi buah mulut netizen, nama usahawan terkenal Vivi Yusof turut disebut di ruangan komen. Malah ada yang mempersoalkan sampai bila jenama duck dan Lilith Woman akan berterusan sebegini. Menurut seorang netizen, Lilith Woman merupakan jenama di bawah Fashion Valley milik Vivi Yusof. Kata netizen lagi, sudah beberapa kali Lilith Woman terpalit dengan isu seperti ini. Tidak kurang juga ada yang menyeru supaya memboikot daripada membeli jenama berkenaan. Kontroversi yang terpalit terhadap bisnes selebriti di atas jika dilihat secara positif dapat membantu selebriti
tersebut lebih berhati-hati dan menaik taraf produk yang dikeluarkan. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan kontroversi yang terpalit sedikit sebanyak membantu populariti dan juga jualan produk selebriti tersebut. Apakah pendapat anda tentang 10 kontroversi bisnes selebriti seperti di atas? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Tak ada tembus. Sebab kita pakai 2 lapisan. Sudah. Okey. So memang berkualiti lah. Memang elok.